al-fawaid, faedah-faedah dari sudut pendidikan dan juga dari sudut ilmiahnya. Yang pertama, faedah yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum fil majalis, wahai orang yang beriman, apabila diminta pada kamu memberi lapang pada orang yang baru datang, fafsahu yafsahillahu lakum, kamu luaskan orang boleh masuk, Allah perluaskan hidup kamu. Tulis ni pelajar. Ayat ini ta'dibun minallahi li'ibadihi. Ayat ini Allah mendidik hamba-hamba dia supaya beradab apabila kita berkumpul dalam satu majlis, dalam mana-mana majlis yang baik-baik, majlis ilmu ke, majlis apa saja, tak kira dalam peperangan ke, apa saja. Dan orang yang baru datang perlu kepada ruang dah penuh, kita nak pada ruang. Mana di antara adab yang baik, kita sempitkan tempat duduk kita bagi ruang kepada, biar orang lain boleh masuk dalam ruang yang ada itu, bagi masuk. Tahsilan li hadzal maqsud, maka ayat ini majlis ilmu pun masuk, majlis zikir pun masuk, dalam peperangan masuk, semua majlis ketaatan diterima pakai dengan SOP ini. SOP mana? SOP ini iaitulah kita perluaskan ruang untuk sahabat-sahabat kita yang baru datang boleh masuk. Baiklah. Maka ayat ini juga memberi adab kepada kita dengan adab yang baik, yang mulia, makarimul akhlak, iaitulah melakukan satu perkara yang boleh menyebabkan kita berkasih sayang. Bila kita bagi ruang, orang baru mari sangat happy, suka sangat-sangat dia. Terima kasihlah bagi saya ruang duduk. Kita yang menyambut orang ni pun kita kena suka juga. Alhamdulillah awak datang nak belajar. Walaupun dia mari lambat, tapi dia juga mencintai majlis ilmu. Dia juga mencintai ilmu. Maka dalam ayat ini Allah nyatakan arahan dengan balasan. Di akhir ayat Tuhan kata, yafsahillahu lakum, membuka ruang, aku buka ruang hidup kamu luas. Jangan bimbang, jangan takut, sebab janji Allah Ta'ala kepada kita ini sangat benar. Siapa dia tak ambil, dia rugi. Siapa dia ambil, dia beruntung. Kita kata alhamdulillah. Adab faedah yang kedua, ayat yang sama, yadullu ala anna kulla man wassa'a ala ibadillahi abwabal khair war rahah. Ayat ini bukan saja majlis. Fafsahu yafsahillahu lakum ini bukan untuk majlis saja. Segala pintu kebaikan. Sahabat kita ni sempit hidup dia, makan tak ada, kita beri dia makanan. Dia sakit, ubat tak ada, kita cari ubat untuk dia. Dia tak ada kerja, kita pergi cari kerja untuk dia. Segala pintu-pintu kebajikan, pintu-pintu kerehatan, apabila kita perluaskan untuk orang yang memerlukan, janji Allah Ta'ala ini terpakai. Allah Ta'ala akan perluaskan keperluan kita di dunia dan juga di akhirat. Allahu Akbar. Karena itu dalam hadis yang sahih dalam Muslim, panjang hadis ini, Nabi kata, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah sentiasa membantu hamba-hamba dia, syarat hamba itu membantu saudaranya lain. Jadi kalau kita bantu saudaranya lain, Allah Ta'ala akan bantu kita, Allah Ta'ala akan beri pertolongan kepada kita. Jadi para jemaah sekalian, ayuh mari kita bekerja apa saja. Ada orang nak buat jamuan, kita pakat pergi orang panggil, pergi bantu basuh makanan ke, potong bawang ke, siai daging ke. Yang penting ada je yang kita boleh bantu untuk menolong orang-orang yang memerlukan. Kita kata semua pintu kebajikan, siapa dia bantu orang, Allah Ta'ala perluaskan hidup kita. Yang ketiga,
Adab yang ketiga ataupun faedah yang ketiga, masih lagi ayat yang sama, cuma kita nak ambil satu ya. Idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kamu. Siapa dia kata tu? Jadi kata di ulama tadabbur, dia kata yashmalu ma idza qalahu dakhil. Orang yang masuk ruang penuh, dia bercakap, bagilah ruang saya sikit, bagi tempat sikit, kita pun serah buka lah. Satu, au qalahu man yudirul majlis, ataupun MC orang panggil, pengurusi majlis kata, tuan-tuan dan puan-puan, oleh kerana ramai lagi para pencinta ilmu baru datang, diminta bagi ruang. Jadi kita jangan duduk kerah gitu, depan kosong masuk. Orang Kelantan kata ngesok. Ngesok ni maknanya berjalan sikit-sikit ke depan tu. Maknanya sama ada orang yang masuk tu minta, ataupun pengurusi majlis yang minta, ataupun dhamir kita yang minta. Mana kita tengok orang duduk berdiri, tak ada tempat, kita sendiri pula bagi ruang sini. Semua ini akan dapat yafsahillahu lakum, akan mendapat orang yang akan dibukakan ruang hidup dia, insya-Allah. Jadi kita alhamdulillah samalah, kita duduk di tempat kita di makcik-makcik, duduk dalam majlis, duduk dalam kawasan-kawasan yang ramai-ramai, kena perhatikan ruang-ruang yang boleh kita masuk, insya-Allah. Baik, kita pergi kepada yang keempat, al-faidatur rabi'atu, yang keempat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala angkat orang-orang yang beriman dan mempunyai ilmu beberapa darajat. Tanda pelajar ayat ini, yubayyinullahu, Allah nyatakan bahawa darajat itu diangkat dengan dua sebab. Yang pertama iman, yang kedua ilmu. La bisabqi ila suduril majali, bukan sebab duduk depan ngaji, tapi sebab kita belajar, kita ada ilmu. Apa dia maksud? Bila kita terima ilmu, kita beramal dengan ilmu kita. Ramai orang mengaji depan tok guru, oh mengaji juga kuat, tapi tak beramal. Kita kata rugi sangat-sangat orang tu, kan? Rugi sangat-sangat. Jadi dua kategori lah ayat ini. Yang pertama, orang beriman satu darjat, ada ilmu darjat, berbeza lagi dia punya tingkatan. Baik, siapakah utul ilma? Orang yang diberi ilmu itu siapa? Tanda ni pelajar. Man amila bihadzal Quran, siapa dia mengaji Quran, kemudian dia beramal dengan isi kandungan Quran, dia membenarkan Quran ini, segala cerita Quran dibenarkan, segala arahan Quran diikuti, segala larangan Quran dijauhi, petunjuk hidayah Quran dituruti, berakhlak dengan akhlak Quran, maka Allah Ta'ala itulah yang dikatakan utul ilma, orang yang diberi ilmu. Saya ni bertarah ni, tarah profesor, tarah babo, tarah tu, tarah ni, macam-macam tarah sekarang ni, maulana, tuan guru, tapi tidak beramal dengan ilmu dia. Kita kata itu tidak diberi ilmu. Orang itu mendapat maklumat, berbeza dengan ilmu dengan maklumat. Kesimpulan daripada ilmu ni siapa? Ni kata-kata masyhur daripada kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dia kata maksud ulul ilma, orang yang boleh ilmu itu apa dia? Iaitulah bila dia dapat ilmu itu mendekatkan dia kepada Allah Azza wa Jalla, maka itulah dia panggilkan orang ilmu, ulama. Kita hari ni ulama ni ada asalkan mengaji sikit ke, tu ulama besar tu. Kalau nampak boleh bercakap hikmah sikit ke, itu wali besar. Naik tarah lah, al-arif billah lah, begini-begini. Kemudian dipuja lah tu, jelak. Jangan puja manusia,
kita hanya boleh puji di atas kebaikan yang kita nampak, tetapi Allah Ta'ala yang segala-galanya. Baiklah. Yang terakhir, yang kelima, dalam ayat yang sama, Allah sebut dalam ayat ni, walladzina utul ilma darajat. Orang yang punya ilmu beberapa darajat, beberapa tingkatan. Lam yu'ayyin, tapi Allah Ta'ala tak nyatakan darajat tu banyak mana. Kenapa? Kenapa tidak dinyatakan darajat? Berapa? Macam kita tangga gaji ni 42, 50, 52 ada macam. Jadi darajat itu tidak ditanda, cuma dimaklumkan list. Jawab pelajar, li'anna hadhihi darajat bihasabi ma ma'al insani minal imani wal ilm. Darajat itu umum mengikut kedudukan seorang manusia. Kalau iman dia mantap, ilmu dia kuat, dia beramal dengan ilmu dia, dan orang lain juga mendapat manfaat daripada ilmu dia, sudah pasti darajat dia sangat tinggi. Ada orang yang ada ilmu, dia beramal dengan ilmu dia, tapi dia tak boleh ajar orang lain, tak mengajar. Jadi darajat dia rendah. Mana lagi banyak ilmu dia tersebar, lagi kuat dia beramal, dan lagi ramai orang yang mendapat ilmu dia, lagi tinggi darajat. Ayat ini sama dengan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Ta'ala akan beri balasan kepada orang sabar tanpa limit. Kenapa? Sebab sabar pun berbeza-beza tingkatan. Ada orang sabar sikit, ada orang sabar kuat, ada orang sabar-sabar. Darajat dia lagi tinggi. Jadi alhamdulillah para pelajar sekalian, ilmu kita ni berbeza-beza, kepahaman juga berbeza-beza, amalan juga berbeza, maka darajat juga berbeza. Alhamdulillah. Dan ayat ini juga sekaligus menyatakan tafdilul ilm alal ibadah. Lebih ilmu daripada ibadat semata-mata. Ibadat tu kuat dah, tapi lebih ilmu lagi. Sehingga dikatakan bahawa menuntut ilmu beberapa ketika lebih baik daripada ibadat sunat beberapa ketika. Dua-dua terbaik, tapi kalau nak banding, jadi alhamdulillah kita minta Allah Azza wa Jalla dengan namanya yang maha indah, dengan sifatnya yang maha tinggi, supaya Allah jadikan kita semua pembaca, para pelajar di alam nyata, di alam maya ini mendapat ilmu yang bermanfaat, mendapat darjat yang tinggi di sisi Allah, dan Allah taufikkan untuk kita menerima ilmu yang benar dan beramal dengannya serta menyebarkannya. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah ayat yang berikutnya kita akan baca ayat bermula ayat 14